Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Syarizin Firdaus, dan kami dalam program yang dinamakan Bicara Pusaka. Jadi untuk pengetahuan semua, ini merupakan program ataupun siri yang pertama bagi program Bicara Pusaka. Apa dia Firdaus, Bicara Pusaka ni? Cuba explain sikit lah pada ni. Alright, bicara pusaka ni, kita nak buat lebih kepada kaedah. Kita santai, dekat dengan orang yang menonton lah kita punya podcast pada hari ni dan yang akan datang lah. Okay, kita lebih kepada kita nak terapkan ilmu atau berkaitan dengan harta pusaka dan juga pengalaman-pengalaman kita supaya menjadi contoh kepada rakyat Malaysia, supaya apa yang sebelum ini masalah-masalah yang telah berlaku supaya tidak berlaku lagi di masa akan datang. Dan juga dari segi knowledge pun kita nak sebarkan ilmu ini supaya orang boleh merancang daripada sekarang lah, ilmu berkaitan harta pusaka ni, tahu ke mana hala tuju, kita nak buat, nak plan apa, nak prepare apa. Nak tambah sikit Firdaus ni tadi lah selain daripada tu, sebenarnya Bicara Pusaka ni untuk kita bagi sedikit ilmu supaya orang tahu nak mula macam mana. Betul Firdaus, betul. Sebabnya kebanyakan orang, masalah yang paling besar bila meninggal seseorang, ibu ataupun ayah ataupun ahli keluarga, dia dah awal tu dah tak tahu nak buat apa. Betul. Masalah apa nak buat, kan? Itu masalah paling utama, dan yang masalah yang selalu saya nampak lah Encik Syah, berdasarkan pengalaman saya lah dalam bidang pengurusan harta pusaka ni, selalunya kalau meninggalnya seseorang, contohnya ayah meninggal, anak lelaki ada ni, dia ada anak ramai, anak lelaki katakanlah 5 orang, anak perempuan 3 orang ayah tu meninggal, nanti yang nak merebutkan harta pusaka ayah tu bukannya anak-anak tau, tapi adik-beradik kepada si ayah yang tak ada hak. Kalau tak ada hak ni. kan? Yang sebenarnya diorang tak ada hak langsung ke atas harta pusaka sebab si ayah ni ada anak lelaki. Betul. Tapi disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan berkenaan dengan harta pusaka ni, jadi masalah timbul. Kita nampak dah banyak dalam surat khabar mengenai isu-isu ni kan, dah banyak dikongsikan di dada abang, bagaimana seorang tu yang tidak ada hak mengikut hukum sibuk juga nak bahagian. Tapi saya pernah juga jumpa je Firdaus, satu kes di mana tiba-tiba macam mana tau, dia kata, aku abang sulung. Abang sulung sepatutnya bahagian paling besar. Betul. Itu pemahaman yang salah juga tu. Macam tu pun banyak kan? Memang banyak lah. So dia rasa dia abang sulung, dia ada hak ke atas harta tu lebih. Betul. Itu pun ada berlaku kan? Kesal dia bongsu lah kan. Kalau dia 8 orang adik-beradik, abang sulung besar, adik bongsu tak dapat bahagian kecil je lah. Semua dia sapu kan? Okey, sebelum kita berbincang selanjutnya, untuk siri pertama ni, kita hanya more kepada kita nak memperkenalkan diri kita sebenarnya Firdaus. Ya, betul. Okey, sebelum saya memperkenalkan diri, baik saya rasa serahkan pada Firdaus lah. Kenalkan diri Firdaus dulu. Sedikit cerita apa kelebihan Firdaus ni, apa yang pernah buat kan. Jadi orang nak tahu juga kenapa nak bercakap pasal pusaka. Bagus sangat ke kita, bagus ke Firdaus kan. Betul. Itu sebab apa? Bila kita nak bercakap pasal pusaka ni lah, selalu orang mesti nak tahu kan, layak ke kita nak bercakap pasal pusaka ni, siapa kita, apa background kita. Kan. Jadi saya nak brief sikit lah secara ringkasnya berkenaan dengan diri saya. Saya di dalam bidang pengurusan harta pusaka ni dah 15 tahun. 15 tahun, maknanya lepas saya grad je, tak ada tempat lain saya kerja. Saya kerja memang dekat bahagian pusaka ni lah, pengurusan harta pusaka ni. Pada tahun 2010, lepas saya grad tu, saya bekerja di Amanah Raya Berhad selama 6 tahun. 6 tahun di sinilah tempat saya menimba ilmu. Banyak yang saya belajar, tempat orang kata saya membesar dalam industri pengurusan harta pusaka ni di Amanah Raya. Banyak saya belajar di situ selama 6 tahun. Dan kemudian 2 tahun di Maybank Trustee, dan lebih kurang setahun di Public Bank Trustee, dan kemudian 2 tahun lagi di Maybank Trustee. Jumlah kira 4 tahun di Maybank Trustee lah. Dan bahagian pengurusan harta pusaka juga.
Dan kemudian barulah pada tahun sekitar November 2021 kita, saya dan Cik Syah, kami join Palladium Trustee Berhad lah. Dan saya nak tambah sikit lah, masa-masa saya di Amanah Raya tu 2 tahun saya duduk di bahagian penulisan wasiat, and then 2 tahun di bahagian pengurusan harta pusaka, dan 2 tahun di bahagian pengurusan amanah, dan juga ada sedikit berkenaan dengan hibah lah. Okay. Dan lepas tu saya masuk Maybank Trustee tu, kalau nak tahu, Yulan Cik Syah yang interview saya kan masa dekat tu, walaupun kita tak pernah jumpa sebelum tu, tapi Alhamdulillah rezeki saya dapat masuk Maybank Trustee lepas tu. Panjang sangat pula saya bercakap Cik Syah. Okay, bagi saya pula, saya kalau ikutkan saya punya pengalaman ni, kalau ikutkan lepas graduate, the first job saya dekat bank. Okay. Buat processing loan apa semualah. Lepas tu saya join oil and gas. Lepas oil and gas saya pun join lah Amanah Raya Berhad. 2000, lebih kurang 2004, 2005 lah masa tu. 2005. Saya dah masuk tu, saya mulakan kerjaya sebagai perancang ataupun pentadbir harta pusaka ni, bidang ni dalam tahun 2024, 2025 lah, in between lah. So selepas tu saya join 2010 saya pun join Maybank Trustee Berhad. Di Maybank pun sama juga, di Amanah Raya pun dalam urusan perancangan dan pentadbir harta pusaka, dan masuk ke Maybank Trustee 2010 sama juga kan, selama 11 tahun di Maybank Trustee kan, dalam bidang perancangan dan juga pentadbir harta pusaka. Dan seterusnya 2021 macam Firdaus cakap tadi, saya pun join Palladium Trustee Berhad. So total pengalaman saya lebih kurang dalam 20 tahun lah. Lama. 20 tahun tu tengok cerita pasal pentadbir pusaka je lah, pusaka orang meninggal lah, perancangan harta pusaka orang ni orang tu lah. Ada yang buat hibah, ada yang buat amanah kan, ada yang buat wasiat. So itulah di antara pengalaman sepanjang 20 tahun tu, pengalaman yang macam-macam dihadapi lah. Saya sebenarnya Firdaus, saya tak kisah sangat pengalaman di bidang untuk kita buat perancangan tu. Saya macam okey lah kan. Bila kita jumpa customer pun pada saya tak ada masalah lah. Betul. Tapi bila orang meninggal tu, bila meninggal tu yang selalu ada isu. Betul. Kan? Banyak isu selepas meninggal. Yang baling kursi lah ada. Kan? Ini benda-benda pengalaman yang pernah kita hadapi lah kan. Saya memang pernah. Kan? Sebab masa tu saya ingat lagi, sebab masa ni saya bekerja dekat ada satu syarikat ni lah. Masa kita buat satu sesi perbincangan pusaka. Ni maknanya kes perbincangan pusaka ni kita panggil untuk kes kematian yang tak berwasiat. Kalau kes kematian berwasiat, kita panggil sesi pembacaan wasiat. Betul. Okey, ni kita panggil sesi perbincangan pusaka. Masa tu dia nak melantik syarikat yang saya bekerja ni lah. Okey, dia nak melantik untuk menjadi pentadbir kepada harta pusaka arwah bapanya. Okey, and then sebelum datang lagi, saya dah tanya dah berapa orang adik-beradik apa semua kan. So kita pun dah kirakan dah bahagian faraid masing-masing, dan kita dah tahu dah pun harta-harta yang ada pada si mati masa tu. Tapi bila datang masa sesi perbincangan tu, saya bagi sebab masa dalam telefon tu kita dah discuss awal-awal tau. Kita kata okey, diorang semua bersetuju pembahagian nak mengikut secara sama rata. Tapi kita kalau dilantik sebagai pentadbir ni, kita kena be transparent kepada waris-waris. Betul. Okey, sama rata mungkin kita katakanlah harta tu ada 1 juta, 5 orang adik-beradik sama rata setiap orang adik-beradik, tak kira lelaki atau perempuan. Setiap orang ni akan dapat 200,000. Okey. Tapi kalau mengikut kepada hukum faraid, kalau ada 3 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan, anak lelaki ni dia akan dapat double daripada anak perempuan. So dia akan jadi berapa? 2, 4, 6, 7, 8. Setiap anak lelaki ni akan dapat 2/8 bahagian. Setiap anak perempuan akan dapat 1/8 bahagian. Dan saya pun kira. Okey, saya kira berapa bahagian apa semua, dan saya bagi tahu kepada waris-waris, okey, kalau mengikut kepada perbincangan kita tempoh hari melalui telefon tu, setiap orang akan dapat sama rata itu sebanyak sekian. Saya bagi tahulah setiap orang akan dapat amount berapa Okey. Proses dia tu memang bagi tahu lah. Saya bagi tahu. Memang proses kita macam tu lah. Kita akan bagi tahu. Okey. Lepas tu saya kata okey, kalau mengikut faraid pula macam ni, saya kata. Bila dengar macam tu, yang abang ni abang sulung dia tau. Abang dia dengar, dia akan dapat banyak. Tiba-tiba masa saya kata okey, jadi nak kita nak ikut, kita dah bersetuju untuk mengikut pembagian secara sama rata. Lepas tu tiba-tiba abang cakap apa tu? Ini kisah benar. Okey, abang tu cakap saya rasa macam ni, kita ikut dulu
Faraid sebab dia banyak. Dia kata kita ikut dulu faraid, nanti kemudian dah dapat pada saya barulah saya bagi pada adik-adik. Dia tukar dia ni dah. Sebab dia dah kelabu mata dah. Bila dia dengar yang dia akan dapat lebih. Dan masa tu adik perempuan tu tak puas hati. Yang bongsu sekali tu dia kuat, orang kata vokal lah, lantang sikit. Dia kata, abang tadi dekat rumah kita discuss lain, kenapa sampai sini lain? Bergaduh kanan kiri. Saya duduk tengah-tengah masa tu. Abang sulung duduk belah kiri tu, dia angkat kerusi, pom, dia campak dekat adik dia. Itu antara yang epic lah, yang pernah saya nampak lah. Tapi kalau ikutkan memang dah hukum faraid, bahagian dia macam tu, memang bahagian dia lah. Cuma kesilapan dia masa kat rumah bincang sama Dato'. Sampai tiba ikut faraid pula dia abang dia kan. Betul lah kan. Itu masalah lah. Yang itu yang kita tidak boleh nak menidakkan hak pada abang tu. Betul. Memang dah hak dia kan. Sebab itulah bila kita buat program ni sebenarnya Firdaus, supaya orang faham apa proses dia, apa dihukum faraid. Kalau ada yang bukan Islam pula, ada pula pembahagian dia kan. Jadi benda-benda tu kena faham, dan bila kita faham baru mudah untuk kita membuat pentadbiran harta pusaka kan. Selain daripada itu juga, tujuan diadakan program ni supaya memudahkan kepada masyarakat mengetahui mana saya nak pergi untuk buat pentadbiran harta pusaka, di mana saya nak mula nak buat macam mana kumpul harta, bincang baris, nak cari tempat untuk mentadbir tu yang banyak orang tak tahu. Betul kan. Semua orang ingat tempat mentadbir ni hanya satu tempat je, sebenarnya ada 2-3 tempat. Dia boleh rujuk, dia boleh pergi untuk buat pentadbiran harta pusaka. Betul kan. Dan selain daripada itu juga, kita nak bagi tahu kepada masyarakat bahawa sebenarnya contohnya macam pentadbiran harta pusaka ni, setiap harta tu sebenarnya semuanya yang ada nilai akan boleh dimasukkan dalam pentadbiran. Betul. Ada yang gelang, gelang ke apa ke yang bernilai, kita boleh masukkan as one of the dalam list of assets. List of assets dia. Betul. Jadi itu yang kita nak orang tahu. Kadang-kadang orang tak tahu benda tu adalah harta kepada si mati. Dia tak tahu. Saya ada pengalaman banyak jugalah yang pelik-pelik jugalah. Yang ada seorang hamba Allah ni mengumpul keris. Dia ada beratus keris. Betul. Keris tu dia kumpul daripada 100 dunia. 100 dunia dia kumpul keris tu dan dia ada beratus, lebih daripada 200 keris dia ada. Itu pun pada dia adalah satu yang bernilai. Betul. Sehingga kan dia merancang setiap satu itemize keris tu, dia tahu ini siapa punya, ni siapa punya, up to that extent. Dia merancang. Itulah di antara sebab kita nak buat program ni supaya orang tahu. Lagi satu Firdaus, masalah dia Firdaus, orang banyak berkata bahawa bila kita buat perancangan harta ni, ini untuk orang kaya je. Kenapa jadi orang kaya? Sebab dia tahu hamba Allah ni buat perancangan harta, tulis wasiat sampai 15,000, 12,000, 10,000. Jadi pada orang-orang lain ni rasa macam ini untuk orang kaya lah. Apa tu pandangan Firdaus pasal pricing, pasal fee yang mahal ni dia kata ni? Ada komen tak? Sebab tu ni saya punya nasihat lah kan. Kalau kita nak melantik mungkin individu ke, tak kira individu ke ataupun corporate, kita panggil ni corporate trustee, syarikat peramanahan. Okey. Kalau kita nak melantik tu sebaiknya kita buat kajian sikit lah. Betul. Kita buat survey dulu ke, kita tengok berapa sebenarnya fee yang dikenakan. Sebab apa, kadang-kadang dia bayar dulu, tiba-tiba nanti ada tambahan lagi, rupanya pula ni sebenarnya banyak pula harta pewasiat ni, nak kena bayar lebih pula lagi. Betul. Benda-benda ni di antara yang perlu diberi penekanan. Betul. Beri penekanan supaya jangan nanti dah buat terpaksa bayar. Betul. Menyesal dah tak gunalah. Betul. Kan? Betul. Dia satu lagi Firdaus, saya jumpa tu pelanggan ni kan. Pelanggan ni dia tulis wasiat. Dia tulis wasiat kat 8,000 kat dia habis. 8,000 tulis wasiat Lepas tu dia kata, dia pun tunjuk pada saya lah, ni wasiat dia kata kan. Lepas tu dia kata dia buat lebih kurang harga dalam 8,000 dia kata kan. Tapi yang eloknya dia kata dia tulis 8,000 itu saja kos dia kata. Dan meninggal pasal tak bayar. Yang ni selalu masalah ni, bila benda tu tak diberi penerangan yang jelas, dan kita pun tak bertanya. Betul. Ada setengah orang pula dia beranggapan bahawa tak apalah, kita diam-diam je, besok dia dah mati, takkan dia nak tanya. Betul. Kan waris yang akan face all this thing. Betul. Tapi sebenarnya kita kena sedar ataupun kena ketahui apakah fee yang terlibat. Betul. Semasa hidup
tulis wasiat, berapa fee dia. Lepas tu kalau penyimpanan ada kos tak, lepas tu ada kos bulanan atau tidak. Lepas tu dah meninggal besok, berapa fee dia pentadbiran harta pusaka. Betul. Besok berapa pula fee untuk legal dia, untuk penguaman semua. Jadi benda ni besok kita akan kupas satu-satu. Betul. Dan beri kesedaran kepada masyarakat bahawa pentingnya kita mengetahui setiap kos yang terlibat dalam pentadbiran harta pusaka. Betul. Sebab saya rasa lah Encik Syah kan, kita ni mungkin satu-satunya podcast yang bercakap berkenaan dengan harta pusaka. Betul. Saya rasa belum ada lagi mana-mana podcast. Dan mungkin kita akan sama ada orang tak tengok langsung pun ada, ataupun mungkin sekiranya ada orang tengok lah. Alhamdulillah kalau ada. InsyaAllah. Kita akan dibenci. Betul. Kita akan dibenci. Sebab apa? Kami akan bercakap secara jujur. Secara jujur. Kita akan mungkin educate. Itu betul. Tujuan utama kita lah. Kita nak bercerita, macam saya kata awal tadi kan, betul. Pengalaman kita yang buruk-buruk ni supaya tak berlaku lagi di masa akan datang, betul. Kepada orang yang belum melalui lagi pengalaman buruk, betul. Ni itu tujuan utama kita. Dan tujuan kedua kita nak educate, supaya sekiranya lah si mati ni dia tak merancang apa-apa, dan waris-waris yang ditinggalkan tu at least kan dia tahu nak pergi mana. Contohnya bapak meninggal, lepas tu anak-anak dah tahu dah okey apa nak buat, macam mana nak kira bahagian faraid dan sebagainya. Itulah yang paling penting lah. Itu matlamat kami, dan semoga pandangan saya lah, semoga apa yang kita share ni memberi manfaat kepada pendengar-pendengar lah, insyaAllah. Saya rasa cukup lah untuk siri pertama ni. Sebab kita tak nak buat panjang-panjang kan? Sebab nanti kan orang dengar bebe-bebe kan tak nak ni kan, panjang sangat menyapah pula kita. Jadi kami punya siri podcast ni dia ada ikut dia punya sequence lah. Dia ada tajuk kami cover ikut minggu. So hari minggu ni more untuk perkenalan je lah. Betul. Jadi lepas ni kita akan masuk satu chapter ke satu chapter yang lain, topik yang lain. Daripada pentadbiran harta pusaka, bagaimana nak mentadbir harta pusaka, kat mana kita nak pergi, siapa yang boleh ada kuasa untuk keluarkan surat kuasa, ataupun LA, Letter of Administration kan. So benda-benda tu semua kita akan explain atau terangkan kepada semua, sehinggalah ke fasa di mana berlakunya pertukaran hak milik kepada waris-waris lah. Banyak pengalaman yang boleh dengar daripada Encik Syah, sebab dah 20 tahun dalam bidang ni kan, yang mana pengalaman kami macam saya dengan Cik Syah ni selalu kita banyak kan pengalaman kita yang mana kita berdepan sendiri. Kita bukannya duduk dekat office juga, tak, kita berdepan sendiri dengan klien, berdepan sendiri dengan situasi ni, yang mana nanti kita akan ceritakan di episod yang akan datang, yang mungkin cerita ni jauh lebih menarik daripada episod nombor 1 ni. Tak ada apa sangat kan, kita nak kenal-kenal je. Okay. Cerita kena warning kan, cerita dahsyat kan? Ada satu tu saya ingat Cik Syah, masa tu saya bekerja dengan Cik Syah dekat satu tempat, dekat satu syarikat amanah ni kan. Orang tu sampai tunggu Encik Syah kat bawah, saya ingat lagi. Betul. Dia tunggu Encik Syah dekat bawah, dia nak jumpa. Sampai dia call mengamuk-ngamuk kan. Tu di antara pengalaman kami lah. Jadi sekiranya ada ataupun pendengar satu pun yang melihat podcast ini ada satu topik yang ingin buat pertanyaan, tuang luar komen. Jadi untuk yang perkembangan lebih lanjut, untuk pengetahuan yang lebih dalam perancangan ataupun pentadbiran harta pusaka ni, bolehlah subscribe Bicara Pusaka ni kan. Betul. Subscribe kalau boleh subscribe lah. Subscribe dan tekan button notification like button and notification to on kan dia. Sebab insyaAllah lah kita akan share segala ilmu yang bermanfaat, InsyaAllah. Tak rugi apa dengar, dapat ilmu lagi. Okay. Gambar saya itu saja, sudah hanya. Okay. Kami sudah ada apa lagi? Encik Firdaus, ada apa lagi? Saya rasa kita kena bagi tahu jugalah kepada penonton pendengar kita apa next week punya topik. Kita akan bermula dengan apa? Asas pentadbiran pusaka ke, ataupun kita nak cerita berkenaan dengan masalah-masalah pusaka ke, ataupun terus kita jam kepada hibah ke, macam mana? Minggu depan kita sentuh pasal permasalahan pusaka. Itu yang paling penting sekali. Kan, sebabnya kebanyakan orang kita ni, orang Malaysia ni, masyarakat semua ingat bila meninggal je dia kata kan, terus je bagi harta tu memang harta aku, dia kata. Tapi actually banyak proses dia. Jadi sebelum pemahaman tu dah salah dah. Jadi masalah akan timbul. Jadi kita cerita dulu masalah. Masalah-masalah yang sering terjadi, ataupun kesilapan ataupun kesilap fahaman masyarakat kepada
pentadbiran harta pusaka ni? Kita cerita masalah dan kita bagi solution. Maknanya nak tahu solution kena dengar sampai habis lah. Dengarlah Okey. Okey. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada siri akan datang. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.